Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Ismail. InsyaAllah pada hari ini akan membentangkan hasil dapatan kajian saya berkenaan tentang sinergi sastra dan falsafah Islam yang ditemui di dalam alegori kapal Al-Kindi. Alegori kapal Al-Kindi yang dimuatkan beliau di dalam karyanya yang agung Al-Hila fi Daf'il Ahzan ataupun diterjemahkan di dalam bahasa Melayu sebagai penawar kesedihan. Seterusnya, alegori dalam kesusastraan Islam. Kalau kita lihat alegori ini berasal dari perkataan Yunani, gabungan daripada dua perkataan. Pertama ialah allos yang bermaksud lain, other, dan juga agoriwin, bercakap depan khalayak, yang memberi satu bayangan makna. Kita bercakap tentang sesuatu yang lain, makna yang tersirat berbeza dengan apa yang kita cakapkan di depan khalayak. Ini makna tersurat. Maka kalau kita lihat menerusi definisi asal alegori ini, majoriti karya sastra itu berkait dengan makna tersurat dan juga tersirat. Tetapi bagaimana kita mengenal pasti ini, bagaimana para pengkritik dan juga para penilai sastra membahagikan atau mengelaskan alegori ini sebagai apa. Mereka secara umumnya memiliki satu semacam konsensus mengkhususkan istilah alegori kepada perumpamaan yang panjang ataupun extended metaphor, dan juga perumpamaan yang kompleks dan juga yang berbeza dengan perumpamaan yang ringkas. Jadi saya menimbulkan satu persoalan ya, saat kita mengkaji tentang alegori ini. Alegori ini adalah istilah yang lahir dalam tamadun Barat. Ini per se daripada tamadun Yunani kuno. Istilah alegori ini sendiri tidak universal. Kalau kita mau mencari alegori ini dalam kesusastraan Islam, yang kita akan jumpa ialah definisi alegori yang dibawa daripada Barat itu. Dan tamadun Islam tidak mengenali istilah alegori. Tetapi di dalam dapatan saya, yang dikenali, saya tulis di situ, yang dikenali dalam tradisi sastra Islam ialah al-mathal ataupun perumpamaan. Dan saya berpendapat tidak bermasalah sekiranya istilah alegori ditukar ganti dengan istilah al-mathal, namun dengan kesadaran penuh bahawa al-mathal ini lebih luas daripada kategori. Kerana al-mathal ini, perumpamaan ini seperti mana yang kita akan tengok selepas ini. Al-mathal ini luas. Ya. Al-mathal ini terbahagi kepada tiga bahagian. Pertama ialah al-mathal as-sair, yang berupa proverb ataupun peribahasa pendek. Adanya al-mathal al-qiyasi yang berupa pemberian sifat, kisah, dan juga yang penyamaan image dengan tujuan untuk mendekatkan kefahaman pendengar ataupun pembaca kepada idea yang disampaikan. Dan juga yang ketiga al-mathal al-khurafi yang ataupun mitos lah. Ya. Kesemua ini merupakan mathal di dalam tradisi kesusastraan Islam dan juga Arab. Tetapi apabila kita mencari alegori itu, kita mau petakan di mana alegori ini. Sudah tentu menurut pemerhatian yang umum, dia termasuk alegori ini bertindan, macam kita boleh tengok dalam skrin ini, bertindan dan juga selari dengan al-mathal al-qiyasi. Alegori ini selari dengan al-mathal al-qiyasi. Maka boleh untuk kita temukan alegori itu di dalam tradisi kesusastraan Islam. Berikut ini merupakan beberapa topik alegori dalam kesusastraan Islam, seperti mana didapati dalam kajian HIF yang pada tahun 2010 beliau mengelaskan topik alegori dan kesusastraan Islam kepada tiga. Pertama ialah berkait dengan moral amali, yang kedua berkait dengan pengalaman mistik ataupun sufisma, dan juga yang ketiga berkait dengan falsafah Islam. Seterusnya, kita akan menyorot secara ringkas berkenaan tentang Al-Kindi dan juga penawar kesedihan. Al-Kindi merupakan filsuf Arab Islam yang pertama dalam tamadun Islam yang hidup pada kurun ke-3 Hijriah, dan beliau merupakan seorang hafiz Al-Quran, menguasai ilmu agama dan ilmu falsafah secara holistik, secara sepenuhnya. Dan beliau pernah berkhidmat menjadi ilmuwan tamu di Baitul Hikmah dan memiliki perpustakaan di Baitul Hikmah itu dinamakan sebagai Al-Maktab Al-Kindiyah. Akan tetapi pada akhir hidup beliau dikhianati dan difitnah oleh ilmuwan lain di Baitul Hikmah yang cemburu dengan kelebihan beliau. Seterusnya tentang penawar kesedihan, yang merupakan karya terapi kognitif yang menyusun pikiran kita supaya tidak bersedih, mendefinisikan kesedihan itu sebagai satu penyakit kejiwaan yang disebabkan oleh dua faktor: kehilangan suatu perkara yang dicintai atau disukai, dan juga tidak mendapat sesuatu yang dimahukan. So, dengan mengetahui cara mengawal diri ketika sedih, seorang tu boleh mendapat kebahagiaan. Dan beliau di dalam karya ini merumuskan sebuah faham etika melalui teori keabadian jiwa dan alam akal yang mustahil musnah. Yakni kerana memahami bahawa dunia ini fana, maka sepatutnya kesedihan itu ditujukan kepada akhirat, bukannya dunia ini. Seterusnya ialah berkenaan tentang alegori kapal Al-Kindi. Alegori ini menjelaskan ataupun merupakan satu perumpamaan hidup manusia di alam fana ini bergerak menuju ke alam al-haq ataupun alam realiti. Ya, Al-Kindi menggambarkan manusia seperti sekumpulan pengembara yang sedang menaiki kapal laut menuju kampung asal mereka. Di pertengahan jalan mereka berhenti di sebuah pulau untuk berehat dan juga mengumpul bekalan. Para pengembara ini akhirnya terbagi kepada 4 kelompok. Pertama ialah mereka yang terus naik ke kapal selepas mengumpul bekalan. Apabila mereka dipanggil ke kapal, mereka ini terus menyahut dan mendapat tempat duduk yang paling lapang di dalam kapal. Kedua ialah kumpulan yang mengumpul bekalan, tapi di samping itu mereka juga menikmati pemandangan pulau yang cantik, dan mereka
tidak pergi terlalu jauh daripada kapal. Apabila mereka dipanggil ke kapal, mereka terus menyahut, dan mereka juga mendapat tempat duduk yang lapang di kapal. Ada dan kelompok ketiga ialah mereka yang tidak sekadar mengumpul bekalan yang perlu, mereka juga mengumpul segala siput dan permata yang melebihi keperluan mereka. Apabila dipanggil ke kapal, mereka terpaksa memikul beban yang berat, mereka mendapat tempat yang sempit kerana tempat yang lapang sudah diisi oleh kumpulan pertama dan kedua, dan mereka juga dihimpit oleh bekalan beban yang dibawa oleh mereka. Mereka ditimpa berbagai penyakit kerana duduk di tempat yang kotor dan sempit itu. Apabila siput sudah hanyir dan juga permata sudah menjadi buruk, mereka terpaksa membuangnya ke laut, dan segala usaha mereka mengumpul itu menjadi kerugian. Dan kelompok yang keempat pula ialah mereka yang terlalu asyik di dalam pulau itu. Mereka apabila dipanggil ke kapal, mereka tidak mendengar sebarang suara, mereka akhirnya ketinggalan kapal ke tanah air mereka, mereka tersesat di pulau itu, dan akhirnya mereka mati dan menjadi bangkai-bangkai busuk di pulau itu. Al-Kindi mengingatkan bahawa segala kesedihan di dunia ialah umpama kesedihan kerana kehilangan siput dan permata yang diperolehi daripada pulau itu, yang seharusnya tidak kita sedihkan kerana hanya akan menjadi beban kepada pemiliknya dan akan dibuang juga apabila sudah buruk. Kesedihan hakiki ialah apabila seorang itu terlepas peluang untuk kembali ke alam al-haq, di mana di situ segala suatu nikmat disediakan buat mereka yang berjaya pulang ke tempat asalnya, nikmat yang abadi dan juga tanpa kesudahan. Seterusnya, ini ada beberapa perlambangan yang digunakan Al-Kindi di dalam alegori kapal ini dan juga beberapa tafsirannya. Kalau kita tengok, pulau persinggahan itu dimaksudkan sebagai dunia jasmani, tanah air manusia itu atau pengembara itu merupakan perumpamaan bagi dunia realiti atau akhirat. Kapal itu cara kembali ke akhirat, nakhoda personifikasi permulaan dan pengakhiran umur, sebab dia panggil ya. Siput dan permata daripada pulau, nikmat dan juga harta benda duniawi, pengembara itu merupakan perlambangan bagi manusia. Sinergi sastra dan falsafah Islam dalam alegori kapal Al-Kindi ini kita boleh kesan faedahnya, dan kita boleh bahagikan kepada 3 faedah. Pertama ialah kenapa, apakah kesan daripada penggunaan sastra di dalam mengajarkan falsafah Islam ini mendekatkan kefahaman pembaca kepada idea abstrak yang ingin dijelaskan oleh para filsuf. Sebab idea abstrak yang dibawakan oleh Al-Kindi ini tentang kefanaan dunia, tentang keabadian akhirat ataupun dunia realiti al-haq itu merupakan idea yang abstrak yang besar, dan agak sukar untuk difahami oleh seorang yang awam lah kan. Dia tidak memiliki pengetahuan falsafah yang mendalam, akan tetapi melalui perumpamaan ini dia boleh faham bahawa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang semu, yang tidak kekal, dan seterusnya dia akan melalui itu dia akan faham bahawa dia harus berusaha mujahadah dirinya untuk mempersiapkan diri demi alam akhirat. Kemudian yang kedua, penggunaan alegori sebagai alat susastra, yakni alat susastra berupaya menjembatani falsafah kepada masyarakat umum dan juga menarik perhatian masyarakat umum untuk mendalami falsafah Islam. Bila mana orang sudah membaca alegori kapal, dia akan curious, dia akan rasa ingin tahunya itu akan timbul, dan seterusnya akan memandu dan menariknya untuk baca karya-karya Al-Kindi yang lain. Dan yang ketiga ialah sastra dihargai oleh para filsuf Islam. Ini kita kena betul-betul sedarlah bahawa filsuf Islam ini tidak hanya terhad di dalam alam mereka, mereka juga menghargai sastra sebagai salah satu daripada cara pendidikan falsafah. Maka dengan ini saya kira seharusnya kita menyedari kedudukan alegori kapal Al-Kindi ini sebagai alegori falsafah Islam yang pertama yang dikenali dalam tamadun Islam. Akan tetapi kita dapati penelitian para pengkaji zaman sekarang ini terhadap karya Al-Kindi, alegori kapal ini sebagai sebuah alegori masih terlalu jarang. Dan kita haruslah ya menggembling usaha dan tenaga untuk mengkaji lebih mendalam alegori falsafah ini. Kalau kita lihat di barat ya, sebuah kajian khusus alegori falsafah Yunani telah diterbitkan pada tahun 2020, dan kini sudah tiba masa untuk alegori falsafah Islam dikaji dan dibukukan sebagai tanda penghargaan kita kepada kejeniusan dan sinergi falsafah sastra falsafah Islam yang telah dilakukan oleh para filsuf Islam kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.